pernah seorang perempuan ni, ni janda. Dia kata, Ustaz, saya datang umrah ni semata-mata saya nak cari jodoh. Betul-betul cakap macam tu. Niat pun dah lain. Niat pun dah macam tu. Jadi kata, Masya-Allah. dia kata, alhamdulillah lah. Doa lah. Ajar minta lah apa yang ajar doakan. Lepas tu, masa tu dekat Madinah kan, saya turun Madinah dulu. Hari yang kedua di Madinah tu, dia kata, Ustaz, saya dah nampak dah saya penjodoh. Aduh. Saya dah nampak dah jodoh saya kan. Masya-Allah. Kemudian, dia kata, saya pun cakap, alhamdulillah dah dapat kan. Jadi, dia kata, saya tanyalah jemaah mana? Dalam jalan kalangan jemaah kan? Dia kata, ya dalam kalangan jemaah. Habis saya tanya, dia kata, saya tak beritahu dulu. Besok beritahu. Wah, Postpone. Suspend ni. Suspend ni. Siapa? Ni suspend ni. Jadi, besok tu betul-betul jumpa saya. Kan? Dia jumpa saya personal. Ustaz, saya dah nampak dah. Yang saya nampak, dia kata, engkau Ustaz, dia kata. La ilah. Jadi saya ni seorang yang suka bergurau tau. Kan? Masya-Allah. Saya ni seorang yang suka bergurau. Jadi saya kata, alhamdulillah lah saya ni pun seorang isteri. Kau. Assalamualaikum. Sekali lagi kita bersama Solusi Umrah. Ilmu tanpa sepadan. Hari ini kita sembang lebih santai. Sebab apa? Saya jemput seorang mutawif, Haji Hamzah. Mungkin kita kenalkanlah Haji Hamzah dulu. Latar belakang Haji Hamzah. Kemudian kita sembang-sembanglah pengalaman beliau sebagai seorang mutawif, insya-Allah. Assalamualaikum Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkanlah sikit. Ramai nak kenal ni. Siapa Haji Hamzah ni? Nama saya Haji Hamzah bin Salam. Berasal daripada Bukit Katil, Melaka. Orang Melaka juga. Orang Melaka je. Latar belakang saya sudah beristeri. Seorang isteri. Alhamdulillah. Dan mempunyai 4 orang anak. Anak-anak pun dah besar-besar kan. Jadi seorang guru. Sekarang masih lagi mengajar, belum pencen lagi. Saya saja yang latar belakang saya dalam umrah ni, kalau nak fikirkan memang macam lari daripada bidang lah. Tapi saya cerita sikit dah. Saya punya cerita ni kan. Saya sebelum ni seorang anggota polis. Tu dia. Polis. Tiba-tiba jadi askar. Jadi mutawif pula ni. Jadi saya kerja polis. Pengalaman saya lama, banyak lah. 14 tahun. Lama. Tahun. Jadi lama saya duduk saya 7 tahun di Sabah. Kemudian saya posting di Kelantan. Sehingga 14 tahun kemudian saya letak jawatan. Sebab saya rasa dalam polis ni macam kerja tak live, tak ada live. Dan Terikat. Jadi saya rasa saya nak cari satu kerja yang kerja yang bebas. Jadi saya pun bincang dengan isteri saya. Dan isteri saya mungkin macam nampak berat sikit. Berat dia nak lepaskan saya. Dia kata, macam boleh ke tidak ni? Boleh tidak kan? Jadi saya fikir, insyaAllah rezeki ada, Allah bagi kan. Jadi saya pun nekat berhenti. Tahun 2003 tu masa tu. Berhenti, kemudian saya nekat balik Melaka lah. Masa tu saya duduk di Kelantan. 7 tahun saya duduk Kelantan kan. Saya balik di Melaka. Dan saya bekerja dengan abang saya. Abang saya seorang kontraktor. Memang latar belakang adik-beradik saya ramai yang kontraktor. Bisnes nampak. Sama bisnes lah. Sama bisnes. Kakak saya pun ada kedai makan kan. Yang lain tu kebanyakan cuma kontraktor lah. Jadi saya kerja dengan abang saya. Saya kerja tu dengan niat saya nak belajar. Saya kata saya nak belajar lah. InsyaAllah saya akan jadi toki pula saya kata. Sekarang ni saya jadi kuli lah. Jadi saya kerja dengan abang saya. Ditakdirkan pada tahun 2007, baru 4 tahun saya kerja dengan abang saya. Abang saya meninggal. Jadi bila abang saya dah meninggal je, automatik saya ambil alih lah dia punya company dia kan. Saya ambil alih. Dah tak ada belajar lagi dah tu. Saya buat dah tu. Saya pula jadi toki dah. Jadi saya running terus bisnes. Alhamdulillah. Sampailah tahun 2000, lebih kurang tahun 2000. Sampai daripada 2003 tu sampai 2007 abang saya meninggal. Kemudian saya bisnes dalam 2-3 tahun lepas tu. Saya dapat peluang pergi umrah kan. Keluarga saya taja saya. Masya-Allah, dapat tajaan rupanya. Jadi dia taja saya, pergilah saya pergi umrah. Jadi bila saya pergi pertama kali saya pergi umrah, masa tu saya pergi 2009 tu. Yang pertama, yang kedua tu. Yang pertama saya pergi tahun 2001. Masa tu saya masih lagi perkhidmat dalam polis kan. Jadi 2001 saya pergi tu rasa macam
Tak ada ilmu. Banyak tak faham lagi. Jadi saya pergi ikut orang yang pergilah kan. Jadi 2009 tu saya pergi 2009 tu. Buat sungguh-sungguh. Saya buat sungguh-sungguh. Saya nak belajar. Saya kata saya nak pergi lah. Jadi bila saya pergi yang 2009 tu, saya kata, seronoknya pergi umrah. Kalau dapat pergi tiap setahun bagus ni. Saya ingat kan. Jadi saya jumpa satu jemaah ni kat sana. Kata, kau niat dia. Doa minta Allah. Supaya Allah setiap tahun hantar kita pergi umrah. Jadi saya berdoa depan Kaabah 2009 tu. Jadi saya doa, ya Allah tu, saya nak pergi umrah setiap tahun kan. Jadi saya punya doa tu mungkin Allah perkenankan. Jadi start 2009 tu sampai sekarang Alhamdulillah. Saya dapat pergi umrah setiap tahun. Dan saya dapat jadi mutawif lagi. Masya-Allah. Alhamdulillah. Masa tu abang saya pula offer saya. Selepas daripada umrah tu abang saya offer saya. Abang saya masa tu dia bekerja di bahagian management lah di Mawardah di Melaka ni lah. Sekarang company ni pun dah tutup dah. Tak ada. Kan? Jadi dia offer saya, dia kata, kau nak buat jemaah tak? Saya kata, nak juga. Kalau dapat jadi peluang mutawif tu. Bermula. Saya kata, jadi mutawif ke? Dia kata, jadi mutawif. Tapi saya kata, ini tak pandai lagi kan. Ilmu kurang. Boleh lah kan. Tapi dia kata, bawa jemaah je. Dia kata, jadi tour leader. Saya pun bawa lah. Daripada situlah saya belajar. Saya belajar. Saya kata, dulu dengan sekarang berbeza kan. Beza. Dulu bawa jemaah senang je. Kita lepaskan jemaah kan. Sampai sana Indonesia ada sambut kan. Kat airport. Lepas tu dia bawa kita jaga. Mutawifnya ada di sana biasanya ambil orang Indonesia. Kan? Biasa orang Indonesia. Sekarang berbeza dengan sekarang ni. Sekarang ni kita semua kena buat daripada A sampai Z. Dengar ni mencabar tugas sebagai mutawif ni. Ramai yang nak jadi mutawif sekarang ni. Jadi ingatkan kepada siapa yang nak jadi mutawif tu, hati kena kental lah. Kan. Daripada A sampai Z kita kena buat kan. Kita menguruskan manusia kan. Nak menguruskan manusia. Berbeza nak menguruskan manusia kan. Dengan nak menguruskan haiwan ni. Dia kan menguruskan manusia tu satu. Menguruskan manusia yang nak pergi ibadah ni kan. Tu yang kena faham banyak tu. Hati kena kental. Polis cakap tau hati kena kental. Jadi saya tu memang, saya pula memang seorang yang kata sportman kan. Jadi memang saya ni seorang yang lincah. Cergas Haji Hamzah ni, saya tengok dia bawa jemaah dia lincah. Semua boleh. Kalau jemaah nak apa semua boleh. Dia semua dia jadikan benda tu. InsyaAllah saya bas jemaah ni macam kita punya customer kan. Jadi kita kena jaga dia. Apa yang dia nak, walaupun benda tu macam saya rasa macam dia nak ni benda yang mustahil, tapi saya akan cuba juga. Saya selagi tak menyalahi hukum lah. Maksudnya tak menyalahi hukum kan. Kita nak orang puas. Yang terbaru ni, saya baru balik ni. Baru balik baru 2-3 hari ni. Jadi jemaah tu minta saya carikan albait. Dia Ustaz, kat mana ada jual albait? Saya kata, insyaAllah saya boleh belikan. Ajar bagi duit je. Betul lah tu. Jadi dia bagi saya 100, saya pergi belikan. Masya Allah. Padahal saya duduk Safar cari albait dekat mana tu? Hilton Tower. Betul. Jauh jalan kaki tu. Tapi saya beli. Dia kata, ajar beli. Tak pergi mana? Saya kata, saya belikan di Hilton Tower. Jauh tu. Tak apa, biasa bagi saya. Kan? Jadi jemaah kata, Alhamdulillah saya duduk sini pun dapat makan albait. Saya order je call. Tapi kalau kat Madinah, saya cakap kat Mekah saya tak buat lah. Kat Madinah saya call satu kawan ni, saya beritahu jemaah nak makan ni kita nanti dia COD lah. Jadi jemaah pun puas hati, tak payah beratur kan. Pergi albait ke beratur. Saya memang perasan Haji Hamzah ni seorang yang cergas. Sebenarnya Haji Hamzah ni dia dah operate. Dia dah operate jantung bypass. Kita dah risau lama hilanglah seorang lagi mutawif kan Tapi rupanya 2 bulan aja 2 bulan aja dia dah bertugas dah, masya-Allah Allah izin sihat dan boleh lagi santuni jemaah. Banyak pengalaman Haji Hamzah ni dah lebih 10 tahun dia menguruskan jemaah. Betul lah Haji Hamzah cakap. Dulu mutawif ni dia macam tour leader je. Kita bawa mungkin kat airport ada orang urus. Sampai kat sana ada mutawif yang syarikat dah engage. Berapa hari tu dia lah bawa semua. Kita lebih kurang pantau-pantau aja sikit-sikit aja. Tapi sekarang beza. Sekarang ni daripada kita collect dokumen, kita lah uruskan dekat airport. Kemudian nanti sampai kat sana jemaah nak beli SIM card pun kita lah yang uruskan kan. Jemaah punya bilik kita lah uruskan. Jemaah hilang. Ni nak cerita ni. Jemaah hilang. Haji Hamzah ni dia ada pengalaman jemaah hilang. Cuba cerita sikit je. Kalau berkenaan jemaah hilang ni, saya 2 kali jemaah saya hilang. Jemaah hilang yang orang kata yang berat lah. Yang satu hari tak balik. Masya Allah. Satu hari 1 malam tak balik. Risau lah Yang terbaru bulan 1 tu hari. Bulan 1 tahun ni lah. Yang jemaah orang Sabah lah. Kalau dia dengar, tak tahulah. Kalau dia dapat minta dengar. maaf lah. Ini cerita sebagai iktibar je. Bukan kan, kita nak buka aib asal-siapa pun. Orang tu adalah seorang orang yang berumur 71 tahun. Saya ingat lagi muka sampai sekarang kan. Dia
naik teksi, masa tu tengah tawaf, dia pun keluar daripada tawaf. Dia macam hilang ingatan kan. Lepas tu dia keluar daripada tawaf, dia naik teksi, dia kata dia nak balik kampung. Masya-Allah. Jadi tahan teksi dia naik balik, dia kata dia nak balik kampungnya di Keningau, Sabah, jauh tu. Jadi bila dia naik teksi bawa lah dia. Bawa pusing-pusing. Lepas tu nasib baiklah dia dah pakai name tag kan. Bila dia pakai name tag tu, ada jadi nombor belakang tu petugas. ada nombor petugas Arab Saudi, syarikat Saudi kan. Jadi daripada teksi tu telefon petugas tu, kemudian yang staff yang di petugas di Mekah tu telefon saya, beritahu kau punya jemaah ni seorang ni ada sekarang dekat Al-Qura University, jauh tu daripada Sabah tu. Jauh dah pergi tu. Banyak kilometer tu. Lebih kurang dalam 18 kilometer juga dah pergi sana. Jadi dia tanya dengan staff tu, mak tu nak gimana? Dia kata dia nak balik kampung. Ya Allah, dah tak ingat. Dia hilang ingatan kan. Dia kadang-kadang jemaah tua ni dia mungkin pengaruh tak makan ubat pun boleh jadi tu. Kan? Dia ada penyakit. Dia ada penyakit macam-macam penyakit dia kan. Ubat dia memang dia banyak sikit lah. Ubat lah. Kan? Dia banyak kan, tapi salah faham. Banyak yang saya tengok jemaah yang salah faham mengenai apa ni ubat ni. Dia kata ke sana tak payah makan ubat. Kita minum zam-zam kita sihat. Kita doa je. Dia tak tahu Allah Akbar. Kena juga ambil. Dia kena usaha tu penting. Usaha tu maksudnya makan ubat. Kemudian baru ikhtiar, barulah kita bertawakal kan. Tawakal. Jadi ini dia terus kata kita simpan ubat kita minum air zam-zam je. Ya Allah bagi sihat. Jadi kesalahpahaman tu. Jadi dah berapa hari tu? Dia hilang satu hari. Dia hilang satu hari satu malam. Jadi besok tu barulah apa tu Haji apa ni petugas Mekah ni dia telefon saya beritahu jemaah kau dekat sini-sini. Nanti kejap lagi dalam setengah jam lagi daripada Malaysia akan hantar sekian tempat kau pergi ambil. Jadi saya tunggulah sekian. Nanti beritahu, kemudian dia beritahu apa? Bayar RM50 dekat daripada taksi tu. Bila saya tunggu adalah lebih kurang 10 minit saya tunggu. Kemudian dia betul-betul sampailah. Jadi saya pun nak tengok betul jemaah saya pun saya nak tak ambil dia. Dia tak nak turun. Saya nak tarik dia tak nak turun. Tak ingat dia tak nak turun. Habis saya kata, Haji, jom turun. Dia kata, tak nak, aku nak balik kampung. Allah. Dia datang seorang ke atau ada waris? Dia datang dengan isteri dia. Isteri dia menangis-nangis sana. Yelah, ada satu hari tak jumpa. Jadi saya pun tarik dia. Saya bagi RM50 dekat dia. Saya tarik dia. Balik. Ini lagi cegah tarik dia. Lepas tarik saya peluk dia. Kata, Haji, kita kat Sepah ni, kat hotel dekat Mekah ni. Habis saya tanya, Haji pergi mana? Aku balik kampung lah. Aku nak balik kampung. Kesiannya. Jadi tarik dia, saya peluk dia, bawa dia sampai kat Mekah, sampai kat hotel Sepah tu. Saya suruh dia makan dulu, bagi dia makan dulu kan. Lepas tu saya tengok baru dia macam sedar. Dia sedar sikit kan. Dia kata, Haji tahu tak Haji kat mana ni? Lepas tu baru dia sedar. Dia kata, kesiannya. Kita buat umrah kan semalam, dia kata. Baru dia ingat. Ya Allah. Habis Haji dah siap tak umrah Haji? Tak, baru. Aku pun tak tahu berapa pusingan dia kata. Aku dah keluar nak pergi nak balik kampung. Jadi kemudian saya suruh dia makan semua. Kemudian saya beritahu bini dia semua, laki dia, suami dia dapat kan. Kemudian saya suruh dia, apa saya pergi buat saya bawa selesaikan dia punya tawaf dia kan. Sampai sa'i, sampai tahlul. Kemudian saya hantar dia kat bilik. Suruh dia rehat dulu. Saya suruh rehat. Jadi kemudian saya ambil keputusan, saya tukar dengan dia. Masuk bilik Haji. Masuk bilik saya. Senang nak pantau. Jadi apa-apa dia akan pergi dengan saya. Dan ataupun dengan jemaah yang bilik tu. Kan saya beritahu dengan jemaah tu, apa-apa nanti kalau nak pergi masjid, bawa kena Haji ni kena ikut jemaah. Jadi sampailah balik alhamdulillah. Kemudian duduk Madinah semua. Dia okey lah, nampaknya okey kan. Mungkin dia dapat penat sangat kan agaknya. Boleh jadi sampai terlupa. Itulah pengalaman saya yang jemaah saya yang hilang sampai satu hari. Sampai satu malam. Takut juga Tapi semua kadang-kadang itu saya anggap sebagai dugaan pada saya. Kan pada jemaah Allah uji dan bagi ilmu tu. Bagi ilmu kan. Tak ada. Saya kita kena pantau siapa yang kita agak-agak tengok dia ada mungkin kurang daripada faktor kesihatan ke apa, mungkin macam Haji cakap lah, letak awal-awal letak dalam bilik kita. Saya kita pantau. Jadi saya pun dah dapat ilmu kata. Lepas ni kalau ada jemaah yang saya tengok yang macam kalau sihat tak sihat kan. Kita boleh saya nampak baik duduk dengan saya lebih baik. Kan saya pun boleh pantau dia. Ubat dia pun saya boleh jaga, suruh dia makan ubat kan. Kadang-kadang dia nak pergi sarapan pun dia tak tahu kat mana. Padahal duduk Sapua kan. Hotel 5 bintang dekat je tu. Yelah. Kalau kena hotel jauh-jauh macam mana? Betul lah, aduh. Saya ada pengalaman jemaah tu suami isteri umur 75. Ayahnya macam dah lupa-lupa lah. Tapi saya pun tak ingat macam mana. Tapi package tu masa tu dia duduk bilik berdua. Jadi memang dia tak reti lah kan. Jadi kita dah pesan, Mak
panggil mak dengan abah kan. Mak dengan abah nanti kalau nak pergi masjid, abah ikut Haji Syawal, suami saya, mak ikut saya. Tapi kita ni kadang mutawif kan, kita pergi kan lambat-lambat. Dia dah tak sabar nak pergi. Tiba satu hari tu dia cakap, masa tu lepas COVID tau. Zaman-zaman lepas COVID tu kan macam ketat sikit kan peraturan nak pergi dataran apa semua. Dia kata, Ustazah, dia kata, mak ni dah dekat masjid. Kata betul ke dia ni pergi masjid? Sebab biasanya dia sayang kita kan. Tanya dia pergi dengan siapa? Mak pergi dengan abah je. Alamak, cakap betul ke tak? Tapi Alhamdulillah, sebab masa tu kan memang dah wajib ada phone kan. Handphone semua orang ada. Kita kata, cuba mak video call sikit. Nak tengok betul ke mak ni dekat, dia kata depan Kaabah. Cuba mak ambil sikit betul tak video. Dia buat video call betul dia ada depan Kaabah. Lepas tu dia kata nak balik tak kerti. Dia kata masa dia pergi, dia ikut jemaah kita sama-sama lah. Tapi bila dah dalam tu dia pisah, dia tak kerti nak balik. Tapi sebab bagusnya dia pandai guna handphone tu, kita cakap okey sekarang kita dah tahu kedudukan dia kat mana. Duduk diam-diam kita ambil. Jadi memang betul lah kalau sebenarnya bawa orang berumur ni, bagusnya ada waris. Kan? Tapi kalau tak ada waris, mutawif penat sikit lah kerja. Biasa kena ambil peranan. Mutawif kena fikirkan yang terbaik untuk jemaah tu lah. Macam Haji Hamzah, dia dah tahu, dah kena pasti jemaah tu letak dalam bilik. Tapi Haji ingat tak, kita kadang-kadang pergi sana ni ujian berbeza kan. Ya betul. Benda kadang-kadang kita dah atur bagus tapi tiba-tiba je, macam contohlah bilik hotel. Kadang-kadang kita dah booking, syarikat dah booking 10 bilik. Tiba-tiba datang dapat 9 bilik. Ingat tak masa kita satu bilik terpaksa kongsi 10 orang tu? Tak ingat Tak ingat. Saya ingat sebab masa tu saya pun satu bilik kongsi 10 orang. Haji pun masa tu ada yang jemaah lelaki semua, yang ada jemaah daripada Muar tu, yang muda-muda semua. Yang kita semua kata satu bilik ni kita kena masuk 10 orang. Haji 10 orang, saya 10 orang. Itu pun benda tu boleh berlaku, tapi kita sebagai mutawif memang kena kenal pasti jemaah mana yang boleh betul ansur kan. Jadi bila kita tahu, kita kena ceritakan situasi masa tu kenapa benda tu berlaku, jemaah faham. Jadi masa tu saya kebetulannya kita bawa yang muda-muda ni, kita kenal, kita beritahu, kita mengalah yang kasih yang berumur bagi katil, kita tidurlah lantai dulu sementara besok baru nak dapat bilik. Jadi saya ingat lagi masa tu saya ada pergi dengan Haji Hamzah. Haji ni banyak sangat terbang, dia dah tak ingat dah. Tapi kalau bagi saya, saya 2 kali pernah tidur di lantai lah. Biasa tu. 2 kali lah. Jadi bagi saya tak ada apa, biasa je. Tak ada apa kan. Yang terbaru ni pun kan, pasal jemaah pasal bercerita pasal bilik ni kan. Jadi bilik memang cukup. Cumanya kena pecah keluarga. Dia nak ikut keluarga. Nak ikut keluarga kan. Jemaah ni macam-macam perangai ni kan. Betul. Jadi kita kena ikut dia sebenarnya. Macamnya dia suka kalau mutawif boleh ni saya selesai. Saya usaha macam mana nak bagi dia orang ni suka biar senang kan. Jadi saya usaha macam mana walau yang terbaru ni lah kan. Jadi saya kata tak apa. Lepas tu yang terbaru ni saya terbang dengan mutawifah kan. Jadi mutawifah tanya saya, "Habis Haji tidur mana?" Kata, "Akak jangan fikir saya. Saya tahu dah tidur mana." Kan. Yang penting saya nak selesaikan yang jemaah. Selesaikan jemaah je. Sebab keselesaan jemaah tu memang nombor satu. Nombor satu. Itu saya punya prinsip lah. Sama. Kan. Macam mana saya pun macam tu. Saya pun beberapa kali tidur. Saya tak adalah tidur lantai. Kita turunkan tilam tu. Jadi seorang tidur tilam, seorang tidur atas kayu. Jadi atas kayu tu kita lah mutawif kan. Takkan mutawif nak kasih jemaah tidur atas kayu kan. Jadi sama jugalah macam kita ni bila jadi mutawif, keutamaan kita ni dah jatuh nombor berapa-berapa dah. Betul sebab jemaah ni bila dia dah gembira, dah ada jalan penyelesaian, dia pun nampak usaha kita mutawif ni. Dia gembira, dia dapat buat ibadah tu, kita dah syukur alhamdulillah. Kan. Mungkin Haji ada pengalaman lagi dia sepanjang menguruskan jemaah, mungkin ada boleh kongsi lagi dengan ni. Ada, saya boleh kongsi lagi. Tapi ni benda yang kata macam lelaki kan. Jemaah perempuan ni ramai kan. Biasa mana-mana kita bawa pun memang ramai. Betul, majoriti macam jemaah wanita. Dan dalam kalangan tu ada yang anak dara, ada yang orang, ada yang janda kan. Saya punya pengalaman ni, saya pernah seorang perempuan ni, ni janda. Dia kata, "Ustaz, saya datang umrah ni semata-mata saya nak cari jodoh." Betul-betul niat pun dah lain. Niat pun dah jodoh. Jadi kata, masya-Allah. Alhamdulillah lah. Doa lah. Ajar minta lah apa yang Haji doakan. Lepas tu masa tu dekat Madinah kan. Saya turun Madinah dulu. Hari yang kedua di Madinah tu dia kata, "Ustaz, saya dah nampak dah saya penjodoh." Aduh. Saya dah nampak dah jodoh saya kan. Masya-Allah. Kemudian dia kata, saya pun cakap alhamdulillah dah dapat kan. Jadi dia kata, saya tanyalah jemaah mana? Dalam jalan kalangan jemaah kan? Dia kata, ya dalam kalangan jemaah. Habis saya tanya, dia kata, saya tak beritahu dulu. Besok beritahu. Postpone. Suspend ni. Suspend ni. Siapa? Ni suspend ni. Jadi
Besok tu betul-betul jumpa saya. Kan, dia jumpa saya personal. Ustaz, saya dah nampak dah. Yang saya nampak dia kata, engkau ustaz dia kata. La ilah. Jadi saya ni seorang yang suka bergurau tau. Kan? Masya-Allah. Saya ni seorang yang suka bergurau. Jadi saya kata, alhamdulillah lah saya ni pun seorang isteri. Kau aduh. Jadi saya bergurau macam itulah. Dia pula, kata ni ustaz betul-betul ni, bukan bermain tau. Oh. Saya kata, betul ke ni? Dia bermain je. Suspend lah. Jadi dia kata, betul ustaz, saya tak bermain. Oh, mak ai. Saya kata, ya ke ajar? Saya kata. Saya kata, tak apa, relax dulu. Kan, saya kata, kita buat umrah, kita settle kat umrah kita belum masuk umrah lagi, kita belum umrah di Mekah ni, kita Madinah ni, kita main perjalanan masih jauh, baru 2 hari, hari ketiga baru ni, kan. Jadi kita selesaikan dulu, nanti balik nanti baru cerita, kan. Jadi nak jadikan cerita, dia hari-hari WhatsApp saya, kata, Ustaz kena keteman dengan saya. Setiap hari Ustaz kena teman saya, bukan pergi masjid lah, saya nak pergi beli barang ke, dia ni memang shopping kuat lah kan. Jadi saya temankan dia. Sampaikan jemaah bilik dia beritahu, Ustaz jangan main. Ustaz jangan main, ingat bini tu. Saya kata saya temankan dia sebagai jemaah. Kan? Kalau saya tak ikut jaga dekat ni kan. Jadi sampailah di balik dia kan. Sampai di balik tu, dia kata, Ustaz, saya nak jumpa isteri Ustaz. Berani. Oh, betul. Berani ni ajar ni. Saya kata, bukan saya tak bagi, saya takut pula dia kata. Saya jadi takut. Jemaah dah berani sangat. Kan, sebab ajar dalam apa ni. Jadi saya kata tak payah pergi sebab saya takut. Kan. Dia kata nanti saya balik saya akan cerita kat isteri saya. Kan, saya cerita dengan isteri saya. Apa-apa nanti saya maklum balik. Jadi balik tu saya cerita kat isteri saya. Jadi isteri saya ni pula dia seorang yang gentlewoman lah kan. Kata, okey tak apa, nanti kita pergi tengok dia kata. Oh, mak. Ini cerita betul ni. Kan? Masya-Allah. Orang perempuan dah serang dah tu. Masya-Allah. Isteri kata orang mana? Saya kata orang Kelantan. Isteri saya memang orang Kelantan. Yang perempuan ni pun orang Kelantan. Masya-Allah. Jadi saya pun cakap secara bergurau. Saya kata, yalah isteri saya orang Kota Baru kan. Yang perempuan yang nak saya ni orang Pasir Putih. Saya kata tengam lah terjalan saya kata. Gurau lagi. Saya gurau lah. Kata tak apa nanti kita pergi tengok. Isteri saya kata, okey nanti balik ni raya ni kita pergi tengok. Kita pergi tengok perempuan tu. Saya kata, betul ke ni? Saya tanya. Jadi takut pula dah. Dia kata, betul lah dia kata ni. Apa yang memain pula kata. Jadi betul-betul. Jadi hari raya tu saya balik kampung. Kan? Saya balik kampung. Raya kedua tu saya beritahu dengan perempuan tu. Aku kata, besok saya nak datang rumah awak. Kan? Jadi besok tu saya datang dengan saya lah. Dengan anak saya yang kecil tu. Yang lain tak ikut. Jadi dia terkejut. Saya sampai depan rumah dia. Terkejut dia. Dia tengok saya datang dengan isteri saya. Dia ingat saya bermain tau. Lepas tu dia panggil masuk. Saya tengok dia macam dah terkejut. Jadi dia panggil saya masuk. Saya masuk. Dia buatkan apa? Makanan, minuman semua dia kan. Kemudian bila dia jemput makan tu. Lepas tu isteri saya makan. Jadi anak dia pegang anak kan. Isteri saya pegang anak kecil. Masa dia kecil lagi. Jadi dia nak ambil anak saya ni. Jadi isteri saya tak bagi. Jadi saya kata, alamak cik tak bagi. Dan nanti saya kata apa? Dia tak bagi dah ni. Kan? Jadi sampai sudah tak bagi. Dia nak ambil. Memang sungguh-sungguh dia nak ambil anak tu kan. Nak pegang anak. Suruh makan lah. Jadi dia tak bagi. Kemudian dia diam lah. Kemudian mak perempuan ni kata apa? Makcik tak kisah kalau Siti nak kahwin dengan suami orang pun tak apa. Yang penting dia bahagia. Mak ai. Senang no. Saya kata alamak. Saya jadi takut. Saya takut. Saya tengok isteri saya. Perempuan kan. Macam mana dia suka. Walaupun dia kata. Kita boleh baca lah. Tadi saya boleh baca. Muka dah macam sekodok dah. Jadi. Lepas tu saya duduk tak lama. Saya balik lah. Dalam kereta tu. Saya tak cakap. Sepatah saya cakap. Kan. Isteri saya pun tak cakap. Diam. Sampai dah rumah. Macam berani sangat. Rumah mentua saya kan. Lepas tu. Saya tak cerita langsung cerita tu. Senyap je. Sampai saya balik Melaka dari sana. Baru saya buka balik. Bukan saya buka, isteri saya yang buka. Dia tanya, abang macam mana bang? Perempuan tu, jadi kena kahwin? Alamak, saya kata, isteri saya pula tanya saya, macam mana dia cakap ni? Saya kata, tak tahu lagi ni. Saya cakap tak tahu lagi. Jadi, ini cerita betul ni. Bukan cerita macam kan? Jadi, kalau isteri saya ada ni, memang dia akan, dia pun. Mengiyakan lah. Lepas tu, saya kata, tak tahu lagi ni. Okey, tak apa lah kata, abang, ni lah abang apa? Bincang lu macam mana? Umur berapa nak kahwin dia kata. Maknanya saya pula yang tanya saya. Izin dah tu. Jadi saya jadi takut. Jadi saya fikir balik kan. Saya fikir, saya tak marah. Macam mana tak marah ni? Biasa kalau perempuan, ni ambil barang untuk ni kan. Jadi saya kata,
Isteri saya langsung tak marah ni. Jadi Hebat saya pun tu. fikir. You ni isteri. Tak tahu dia confused dah. Confused. Jadi saya confused. Ha. Jadi saya pun kata tak apalah, nanti abang buat istikharah lah. Abang belum istikharah lagi ni. Aduh. Kan? Jadi saya pun buat istikharah. Betul-betul saya buat selama seminggu saya buat istikharah. Jadi saya tak nampak perempuan ni. Saya beritahu dengan isteri. Dia kata, tak nampak lah istikharah ni. Saya nampak muka Niloufar. Saya bergurau dengan isteri saya. Nampak muka Niloufar. Saya pun bingung kan. Dia kata, tak apa lah dia kata. Kan? Dia kata, tak tahu lagi. Dia kata, tak tahu lagi lah macam mana, tengok macam mana. Sebab tak nampak ni. Jadi bila kata tak nampak, saya dengan isteri saya macam biasa. Tapi saya nampak dah dia punya perubahan kan. Dia layan saya macam biasa kan. Isteri kan, tanggungjawab saya semua, dia buat apa semua. Dan keluarga semua. Tapi dia punya layanan mesra tu dah kurang. Kesan Kesan tu Kesan tu lah. Sebabnya saya nak kahwin lain je. Jadi sampai satu masa saya kata, okey, saya dah tak jadi kahwin, saya kata. Saya dah confirm tak jadi kahwin. Lepas tu saya beritahu lah dengan perempuan ni kan. Dia kata, dia tak jadi kahwin. Dia panggil saya ustaz kan. Habis menangis dia. Dia menangis tau. Dia sebenarnya pensyarah dekat matrikulasi Gambang. Dia menangis. Kemudian dia menangis. Kata, ustaz, apa ni, saya dah naruh sepenuh harapan dah, dia kata. Tak jodoh. Kan, saya kata, apa tu, saya sekolah kena balik. Saya sekolah balik. Saya ada motivasi dia sikit. Dia kata, ini semua ketentuan Allah kan. Allah nak bagi yang lebih baik kan. Kemudian mungkin Allah takdirkan kita ni sebagai kawan saja kan. Mungkin segitu je lah kan. Habis dia pun lama saya tengok dia dapat terima dah. Dapat terima. Yelah, dah memang bukan jodoh kan. Jadi saya beritahu isteri saya, saya dah beritahu dengan perempuan tu tak jadi. Baru nampak ceria. Kalau tidak muka masak. Walaupun kata orang reda tapi macam terpaksa je Tak ada, perempuan ni tak ada redahnya. Dia mulut je redah tapi hati berdebu-debu macam nak berentum nanti je. Engkau sebenarnya ramai je mutawif yang orang kata terjodoh dengan jemaah ni kan. Tapi sebab jemaah ni kadang-kadang kita pun sama. Saya pun pernah ada satu jemaah ni, dia cakap dia datang umrah ni memang salah satunya dia nak cari jodoh. Jadi bila dah niat tu kadang-kadang daripada Malaysia lagi dah. Sebab tu saya cakap dengan jemaah, tolong betulkan niat. Pergi dulu umrah ni kerana Allah Ta'ala. Yang lain tu nanti doa lah dekat sana. Nak jodoh ke, nak kaya ke, nak apa ke, itu doa lah. Banyak tempat mustajab kan. Tapi bila dah pasang, aku datang ni nak jodoh, jadi dia pandang semua orang tu, dia rasa tu jodoh dia. Dan yang paling tak best tu biasanya mutawif lah. Dia ingat macam mutawif ni hebat sangat ni. Macam ustaz ni banyak ni ilmunya kan. Jadi dia dah aim mutawif je. Sama macam yang saya punya tu pun dia kata dia dah aim mutawif ni. Jadi kita kata kita kenal mutawif ni. Kita kenal isteri dia. Doa lah mungkin Allah nak bagi yang jauh lebih baik daripada mutawif ni. Saya kata kan. Jadi niat tu kena betulkan lah. Dia macam Haji Hamzah ni kira berterus terang dengan isteri okey lah. Kan ada je yang tak berterus terang. Tiba-tiba dah 2-3. Sebab kita 14 hari, biasa 12 hari lah dengan jemaah. Jemaah dia pusing-pusing dia nampak muka ustaz tu je. Kan? Betul. Itulah ya Allah, ngeri Jadi ini satu yang jadi ini sebagai dugaan juga ni kan. Dugaan cabaran juga kan. Kadang-kadang ada juga yang mutawif yang terkahwin dengan, tapi tak apalah, yang mutawif yang bujang tak apalah kan. Bujang tak ada masalah. Ini yang dah kahwin ada. Yang dah kahwin. Jadi dilema pula. Betul. Kadang-kadang mutawif pun kena betulkan niat. Datang ni nak tolong tetamu Allah, niat pun kena betul lah. Kalau dah memang niat pun nak menambah, dia jadi juga tu. InsyaAllah betul itu. Masya Allah. Dia sebenarnya ilmu berani tak ada lagi. Ilmu takut je ada. Allah. Hanya main sekarang ramai je nak. Aduh. Okay, itu pengalaman jemaah ajak kahwin kan, Haji Hamzah. Lepas tu jemaah hilang pun ada. Dekat Mekah Madinah ni ada tak macam orang kata yang kejadian-kejadian mistik yang kalau jemaah haji lah pernah selama haji urus? Saya ada sekali lah saya di Mekah lah. Hotel nak minta hotel nama. Tak payah. Nanti kita cakap nama hotel, jemaah dah takut lah pula kan. Jadi saya tak beritahu hotel lah, hotel apa kan. Tapi hotelnya glamour ni hotelnya. Glamour lah maksudnya kan. Mama beritahu, dia kata, Ustaz, bilik saya ada gangguan. Jadi saya kata, ya betul. Saya ni jenis bergurau kan. Saya kata, alah dia nak suka-suka je. Sebab dia perempuan kan. Itu yang kacau tu.
hantu lelaki saya kata. Sama je. Jadi orang kata, ustaz ni, ini betul-betul lah dia kata. Saya kata, tak apa dah, nanti saya pergi tengok dah. Saya pergi tengok, saya baca-baca nanti hilang lah. Dia kata. Jadi betul-betul dia panggil saya. Dia kata, ustaz ni lah, ustaz pergi baca-baca sikit, hilang kan. Saya pergi lah bilik dia. Nombor bilik saya, tapi saya sebut semua lah. Hotel pun tak nak sebut kan. Saya pergi bilik dia, saya tengok, tak ada apa saya kata ni. Sekarang tak ada apa lah, tapi kita selalu kena ganggu ni dia kata. Habis saya kata, Gangguan macam mana tu? dia ganggu kat dalam bilik air lah. Dalam bilik air kan. Kalau tengah mandi dia kacau lah. Biasa tengah mandi. Tadi dia betul ni hantu jantan ni. saya kata ni hantu lelaki ni. Sebab ini dia perempuan kan. Jadi saya kata tak apalah macam ni. Nanti saya pergi beritahu dengan pengurusan. Kalau dia minta tukar, saya boleh beritahu kan. Jadi saya kata, alah tak ada benda lah. Biasa je. Sebelum tidur saya beritahu lah kan. Sebelum tidur tu, bacalah 3 kul, baca ayat kursi, baca tasbih Fatimah kan. Jangan tidur main tidur je. Lepas tu sebelum masuk bilik tu, bagi salam dulu kan. Yelah. Jadi dia orang amalkan apa yang saya beritahu ni kan. Jadi alhamdulillah sampai habis tak ada lah. Tak ada apa. Tukar lah. Tak tukar Tak tukar. Saya pernah juga sebenarnya mengalami benda tu. Mula-mula kita macam kita tak perasan, tapi bila jemaah dah nampak benda tu real lah, bukan maknanya saya tak nak cerita detail, takut jemaah takut kan. Tapi memang kita tukar bilik lah, sebab kat tanah suci ni ada je benda-benda macam tu kan. Tapi yelah, kadang-kadang kita cakap jemaah, banyakkan masa kat masjid, jangan duduk kat bilik. Kalau asyik duduk kat bilik je tu yang dia kacau tu. InsyaAllah. Pernah tak jemaah meninggal ke, haji uruskan ke apa? Saya pernah menguruskan jemaah meninggal, tapi bukan jemaah saya lah. Okay. Jemaah tahun lepas lah. Di Mekah. Jadi saya dapat pengalaman lah. Saya dapat pengalaman macam mana kan. Berbeza lah pengurusan jemaah kita meninggal, jemaah kita meninggal di Malaysia dengan di Mekah Madinah ni kan. Tak sama lah. Jauh sangat bezanya. Jadi kita saya dapat belajar lah. Saya dapat belajar kan. Mana nak uruskan jemaah kan. Jadi itulah pertama kali saya uruskan jemaah. Yang beza tu Haji tengok macam mana tu? Yang beza daripada segi apa tu? Dia tak macam sini. Sini kita kabus dengan tanah kan. Sana dia macam tutup lubang je. Betul, lepas tu dia tutup. Dengan slab je. Jadi lubang dia pun dalam. Maksudnya kita masuk lepas kepala kita kan. Jadi atas tu dia letak atas tu cuma letak dengan konkrit batu je. Jadi saya dengar apa tu, kemungkinan bila berapa tahun nanti dia masukkan jenazah lain lagi kan. Dia kumpulkan tulang, alihkan. Tulang dia alihkan. Itu pengurusan di Mekah Madinah lah. Kalau buat macam kaedah macam kita kat Malaysia ni tak cukup dah tanah kan. Kalau kat Malaysia ni macam tu buat memang. Habislah dah berapa juta dah orang ni kan. Betul lah tu. Kita pun ada tengok video kan baru-baru ni. Macam mana dia orang masukkan jenazah, lepas tu benda tu lubang aja kan. Lepas tu dah sandingkan jenazah tu, nanti dia tutup je dengan slab tu kan, dengan konkrit tu. Yalah, lain caranya. Memang sesuai dengan keadaan dekat sana lah kan. Dan satu lagi dia punya apa, jenazah tak adalah macam tempat kita ni kan, nak buat kepuk lah, nak buat konkrit lah, nak tulis nama lah kan. Jadi sana santai je. Benda tu pun haram kan. Jadi kita kena buat pembetulan kat Malaysia ni. Kena buat apa, betulkan benda yang betul kan. Sebab tanah wakaf orang buat kepuk tinggi-tinggi apa semua kan, ambil hak orang kan. Betul lah, maksudnya benda ni dah salah kan. Tapi macam mana kan kita sebagai orang yang tahu ni, maknanya penguasa ni lah kena betulkan benda ni kan. Dekat kubur arwah pak mertua saya dengan mak mertua saya dekat Pening, dia orang cabut semua kepuk tu, dia orang cabut. Tak bagi jadi dia rata je, tinggal batu nisan je. Dia rumput je lah kan, tapi banyak space jadinya. Kita nak lalu pun tak bahaya. Sebab kepuk tu bila orang tersadung, terjatuh, bahaya tu. Sebab dia tajam kan. Dia tengok, kemas dah jadi macam tu. Patut semua kena buat macam tu pada saya. Patut macam tu semua. Saya arwah abah pun meninggal, kita tanamkan dekat kampung tu. Kami tak letak kepuk lah. Cuma tahankan dengan batu-batu sikit supaya tanah tu tempat laluan air kan. Takut tanah tu terhakis kan. Memanglah kita tengok bapak kita punya je macam tu. Orang lain semua lawa-lawa kan. Tapi kita dah belajar kan. Kita dah belajar, kita dah tahu tak boleh nak buat binaan-binaan atas kubur ni kan. Kalau siapa yang dah pernah pergi Mekah, pergi Madinah ni, kalau keluarga dia ada meninggal sana, memang dia susah lah nak cari. Sebab benda tu tak bertanda. Benda tu dia tutup aja macam tu. Kalau ada batu nisan pun tak ada nama, tak ada apa kan. Saya pernah, bukan menguruskan lah, tapi malam tu kita nak balik Malaysia, petang tu maghrib, jemaah meninggal. Jemaah meninggal grup sebelah lah. Tapi kita datang sebab dia perempuan muda umur 20 lebih. Dan
keluarga pun kena balik. Tak boleh, kita bukan macam kat Malaysia kan, boleh uruskan, boleh masuk kawasan kubur apa semua, tak boleh. Jadi sampai je landing dekat Malaysia, jenazah pun dah ke bumi dah. Dapat keluarga dia dapat tengok apa video yang Mutawif ambil je. Tapi kita difahamkan kalau dekat sana siapa yang orang kata meninggal bunuh diri, memang jenazah kena hantar balik negara masing-masing. Tak mau kan? Tak boleh. terima. Tanah pun tak nak terima kan. Itu yang kita dengar masa muzakarah tu dia orang cerita. Nanti insyaAllah lah slot khas untuk urusan ke bumi jenazah di Mekah dan Madinah, nanti kita buatkan satu podcast. Kita share pengalaman-pengalaman Mutawif yang banyak. Okey, apa lagi Ji? Yang mungkin bila Haji menguruskan jemaah ni kan, kita kadang-kadang nampak benda ni kita kena share dengan jemaah supaya jemaah buat persiapan ke, mungkin pernah bawa yang sakit ke, dialisis pernah bawa tak jemaah? Pernah bawa jemaah dialisis. Benar Tapi kena beritahu daripada awal-awal daripada Malaysia ni. Pendaftaran lagi. Pendaftaran. Masa pendaftaran. Termasuklah kos yang perlu dia bayar tambahan kan. Itu penting tu kan. Ya, betul. Kadang-kadang jemaah ni tak tahu kan kos. Ingatkan free semua kan. semua tanggung dia ingat. Tanggung. Padahal kos Teksi pun pergi hospital, jemaah kadang buat dia je Mutawif juga yang keluarkan duit kan. Saya biasa pergi balik kan. Saya biasa buat, saya keluar duit sendiri. Betul. Saya tak minta jemaah. Jemaah dia sama ada dia faham ataupun dia buat tak faham, kita tak tahulah. Tapi sebenarnya kos pengangkutan ke hospital tu jemaah lah sendiri. Sebab sakit ni bukan semua orang sakit. Jadi syarikat tak ada masukkan dalam package kan. Ya. Itu semua maksudnya benda macam ni kita kena maklum awal ke jemaah kan. Betul. Pasal satu lagi kalau kita boleh segan nak minta kan. Segan kita nak minta. Kadang segan kita nak minta kan. Benda alah kata apalah. Kalau dia nak bayar tak apalah kan. Dia bayar kita ambil. Dia tak bayar kita bayar. Kita diam je lah. Apa kata kan. Kita anggaplah sedekah je dah. Betul lah. Dia pun dah keadaan sakit kan. Betul lah tu. Memang kalau jemaah sekarang pun kita galakkan jemaah untuk ambil insurans tambahan. Banyak kan. Saya kalau sebelum terbang tu saya akan beritahu. Kalau mana yang tak sihat kan, saya beritahu dulu pada dalam grup tu siapa yang gunakan wheelchair, siapa yang baby stroller semua kan. Maksudnya kita beritahu lah siapa yang jemaah yang sakit kan. Jadi kita galakkan suruh ambil apa? Insurans tambahan ni Al-Khairi Care ni kan. Ini patutnya bagus kan? Insurannya bagus sebenarnya. Dia pergi klinik kan laju je dia. Untuk mudahkan kita kan. Mudahkan kita dan mudahkan jemaah. Kita tak ada nak nunggu lama-lama kan. Kalau sakit. Macam kita lah kalau kat hospital Malaysia ni kan. Beratur ramai. Beratur berapa lama, berapa jam nak tunggu kan. Kat sana pun sama juga. Lagi ramai orang. Lagi ramai orang kan. Ratus ribu juta. Betul. Kita kadang-kadang Mutawif yang demam orang sakit dah memang tentu sakit. Mutawif kita balik kita pun demam kadang. Lama sangat nunggu. Lama sangat kita minta cepat pun dia suruh queue. Tak ada specialnya kau jemaah daripada negara mana tak pun ada, kan. Sama je. Lepas tu saya pun kalau saya sendiri pun saya ambil. Kadang-kadang kita bertugas pun kita rasa macam nak demam nak apa kan. Kita pergi bila klinik swasta ni dia orang cepat lah. Dia tahu kita ada insurans kan. Cepat aja dia serve kita. Dapat ubat pun mahal. Kalau demam je pun sampai 300 lebih kadang. Saya tu hari saya ambil sekali tadi. Saya untuk saya. Sebelum saya operation tu ni. Sebelum operation tu saya takut dah. Dia kata kalau saya mati pun matilah kata. Saya pun dah tak apalah mati-matilah kan. Jadi saya ambil Al-Khairi Care. Lepas tu tak adalah saya tak ambil. Saya beritahu jemaah suruh ambil. Dia tak ambil. Saya ambil sebab kita tak tahu. Kadang-kadang kita bertugas-tugas kita tak tahu kan. Saya ambil dah 2-3 kali juga saya pergi jemaah. Kita sekali dengan kita sekali ambil ubat kan. Ya, betul. Ambil ubat pun free kan. Rawatan doktor pun free. Ada satu kes tu makcik tu daripada Kelantan. Dia jatuh. Anak dia suruh bawa pergi hospital lah. Itu Hajar Zainal bawa. Hajar Zainal kata ada ambil insurans tambahan. Dia kata tak ada. Kita kena bawa hospital kerajaan lah. Anak dia tak nak. Tapi anak dia ada duit lah. Anak dia kata tak apa. Bawa hospital klinik swasta dulu. Bawa rawatan je 900 lebih rial. Duit kita dah 1000 lebih. Tapi anak ada duit. Dia sanggup lah bayar. Tapi Alhamdulillah besok makcik tu sihat sebab masuk air, masuk apa kan. Besok makcik tu boleh ibadah macam biasa. Anak dia pun gembira lah nampak. Jadi kita tekankanlah jemaah. Bayar 100 lebih dekat sini. Sampai sana rawatan berbaloi sangat. Benda tu penting kan? Penting. Sebab kita tak tahu masalah kesihatan kita sampai sana kan. Macam sekarang ni. Perubahan cuaca daripada panas nak beralih ni. Jemaah dah start batuk-batuk semua kan. Betul. Saya balik ni pun masih macam apa? Ada macam badan sikit lah. Ada rasa sikit Tapi okey lagi insyaAllah. Next bila haji tu bang? Saya akan terbang 21 hari bulan 10 ni. Tu. Dapatlah rehat 2 minggu. Alhamdulillah. Kadang-kadang Mutawif ni bila
banyak jemaah dia kadang-kadang rehatnya 2-3 hari je dah terbang balik kan. Tapi kita anggapnya benda ni biasa, tak ada apa. Kan? Sebab kita bekerja kan. Bekerja kan. Lepas tu kita kerja pun sebab nama itu kita, sebabnya nak memang benar beriman untuk jemaah kan. Jadi Allah mudahkanlah, Allah bagi kita sihat kan. Kita pun kena doa juga kan. Ubat pun kena makan juga. Sakit tetap makan ubat kan. Saya kan kadang mutawif beritahu kita kan, ada masalah ni saya cakap bukan jemaah je yang kita suruh solat sunat taubat, mutawif pun kena solat sunat taubat juga, saya kata kan. Kita pun banyak dosa. Kadang-kadang kita takut sebab kita nanti semua orang terkena kan. Jadi sama-samalah, bukan kita cakap jemaah je. Macam haji kan, boleh dikatakan tiap-tiap bulan terbang. Isteri okey tak? Sebab separuh orang ni suami asyik terbangnya, isteri bising juga. Saya ni, isteri saya bekerja seorang guru kan. Jadi dia tak ada fikir sangat. Dia tak adalah terasa sunyi sangat. Jadi kat rumah pun ada anak perempuan kan yang duduk rumah juga sekali. Lepas tu lagi satu, isteri saya ni memang daripada mula start kahwin dulu memang dah biasa kena tinggal. Jadi dia tak heran. Daripada start kahwin dulu dah biasa kena tinggal kan. Sebab saya dulu pun biasa pergi keluar kan. Sekarang dah tak keluar lagi Ada keluar dekat dekat je lah. Haji Hamzah ni cergas orangnya. Memang dia boleh je kalau Haji ni boleh. Ni settle je dengan dia, senang. Urusan kita pun senang dengan dia. Ada apa lagi pengalaman yang kita boleh jadikan benda ni pengajaran pada jemaah? Satu lagi pengalaman saya ni, jemaah saya hilang juga ni. Tapi ni pelik sikit ni. Kan? Sebabnya peliknya, mana ingat ni, saya ingat lagi muka dia sekarang. Sampai sekarang. Orang Selangor. Dia pergi, lepas tu dia masa ni dia Madinah ni. Kan? Lepas pergi masjid solat subuh tu. Malam besok baru balik. Lama tu. Jadi nak kata Allah punya kuasa ni kan. Saya tanya dia, habis Haji makan kat mana? Ada orang hantar makan, dia kata. Saya duduk kat tepi tu je kan. Dia hilang selama dia hilang tu. Dia kata, macam mana Haji boleh tak nampak hotel? Padahal hotel dekat je, depan dataran je kan. Madinah kan. Kata, saya nampak seluruh hotel semua sama. Saya jalan pusing Masjid Nabawi kan. Semua hotel sama je. Macam mana saya nak masuk mana satu ni? Jadi dia kata duduk kat sini je lah. Jadi saya masuk, kata mungkin hotel ni kot, dia kata. Jadi saya naik hotel ni, tengok kan. Lepas tu saya pergi tu, sama juga. Naik lagi, bukan juga. Boleh Allah buat macam tu nampak sama je. Jadi dia duduk, lepas tu bila dia dah balik tu kan. Tapi macam mana Haji boleh nampak yang Haji boleh balik ni? Ada satu hamba Allah jumpa kat dia, bagi dia makanan. Hamba orang Melayu juga, dia kata. Bagi tahu dia beritahu kan hotel saya. Dia pun tak tahu nama hotel apa kan. Ini orang tu bawa dia pergi solat hajat, solat taubat kan. Dia ikut orang tu. Lepas tu tak semena-mena dia dah jumpa hotel. Tu nampak. Jadi saya beritahu dengan masa dah balik tu, saya beritahu dia, okey Haji dah buat solat taubat semua kan. Lepas ni rupanya amalan dia ni adalah, dia kata kan, dia cerita. Saya ni sebenarnya Ustaz sembahyang, kejap sembahyang, kejap tak sembahyang kat Malaysia. Jadi mungkin Allah uji saya kat sini kan. Dia mengaku. Jadi aku silap. Jadi lepas tu start daripada tu saya kata, Haji start daripada balik Malaysia pun Haji janganlah tinggalkan sembahyang. Walaupun lebih baik sembahyang berjemaah, saya kata kan. Jangan sembahyang kat rumah kan. Jadi dia balik tu dia rasa macam nampak macam dia ni lah kan. Dia macam menyesal kan. Jadi menangis je. Itulah pengalaman kata nampak hotel sama je. Allah uji dia. Pasalnya dia selalu mengabaikan solat dia. Kadang sembahyang, kadang tak sembahyang. Tapi Allah bagi dia pergi umrah tu, umur dia masa tu dah 63 dah. Saya pula mulut dia memang jahat sikit kan. Saya kata alhamdulillah Haji 63. Umur Rasulullah kan. Saya silap kalau mati sebelum tu, ni sempat taubat lagi. Alhamdulillah kan. Allah panggil Haji sebelum sampai 63 ngangam. Kalau panggil sebelum kita tempat taubat macam mana? Menangis dia. Yalah. Alhamdulillah Allah bagi hidayah kan. Bagi hidayah kan. Macam mana kita tak nampak macam-macam hidayah Allah bagi ni kadang-kadang kan. Sana lah tempat-tempat macam ujian kan. Ujian kita, ujian pada mutawif, ujian pada jemaah. Betul. Kan. Tak sama. Macam-macam kita jumpa. Kita pesan dengan jemaah kan. Kalau boleh balik ni ada perubahan yang lebih baik daripada sebelum tu. Kita je yang tahu kan. Kita macam Haji cakap lah. Dulu kita mungkin semayang tak semayang. Jadi bila kita balik daripada umrah ni, permulaan untuk kita solat awal waktu. Cukup solatnya. Lalu kena pesan jemaah lah. Tugas mutawif ni bukan saja untuk bawa jemaah pergi umrah, pergi ziarah ni. Tapi kena bantu dan bimbing sampai jemaah ni bila balik tu kita nampak. Inilah tanda-tanda umrah yang mabrur insyaAllah. Kan? Sebab saya memang kalau balik hari balik last tu biasa saya akan
saya akan bagi tahu, saya kupas balik kan. Saya kupas balik, saya kata okey, sekarang ni kita dah sampai sini lebih kurang macam kita punya amali kita 2 minggu ataupun 20 hari kat sini kan. Jadi lepas ni semua jemaah, saya kata yang lelaki kita wajibkan kita solat berjemaah di masjid 5 waktu walaupun siang hari. Siang hari walaupun kerja kita tinggal dengan perjalanan dunia ni kan. Itu Allah panggil kan. Saya kata ini adalah Allah panggil kita. Bukan kata Tok Bilal panggil kita kan. Jadi semua kena berubah kata. Itulah baru kata kita ni Allah hantar sini kita, Allah terima kita punya umrah. Itu saja. Kita je yang boleh tahu kan. Kita ni sama je ke pergi sebelum dengan selepas, sama je ke ataupun mungkin lebih teruk. Itu yang takut tu kan. Kita nak yang lebih baik tu. Bukan mudah jadi mutawif ni sebenarnya. Betul. Lepas tu yang bulan 4 tu ni saya bawa yang orang kampung kan. Jadi nampaknya adalah dia punya nampaklah dekat masjid kan. Dekat masjid tu. Kata hari-hari ada masjid, alhamdulillah kata. Alhamdulillah kan. Kata inilah kata umrah yang Allah terima kan. Maksudnya perubahan yang daripada upgrade. Sebelum ni dia sembahyang kat masjid seminggu sekali saja kan. Jadi sekarang ni dah setiap hari ada. Alhamdulillah. Subuh pun ada. Maksudnya kalau subuh dia boleh jaga kan, dia boleh jaga masjid. Yang lain insya-Allah dia boleh. Sebabnya dah pencen kan. Bukan buat apa. Betul lah. Subuh yang susah orang nak ni kan. Subuh yang paling susah orang nak bangun. Itu ada jiran tu dia bawa cucu dia. Cucu dia dah jenam. Bukan orang tua je sebenarnya yang kadang-kadang Allah nak bagi hidayah dan terkesan ni. Dia kata cucu dia balik pun, cucu dia punya nenek nak pergi lagi lah nanti Mekah, dia kata. Sebab dia rasa seronok kan. Dan istiqamah sembahyang subuh jemaah ikut atuk dia pergi masjid. Padahal sebelum tu tak, dia kata kan. Jadi kalau memang betul lah macam Haji Hamzah sebut 2 minggu tu macam kita punya praktikal amali tu kan. Bermula daripada situ tu Allah nak kita bertambah lebih baik insya-Allah kan. Seronok lah kita kalau nampak yang perubahan-perubahan yang baik tu, seronok. Saya ada satu jemaah ni, isteri dia kata masa bila dia mendaftar umrah tu, suami isteri, lepas tu isteri dia cakap terima kasih kat kami lah. Dia kata terima kasih kat Ajar dengan suami. Dia kata sebab dah 10 tahun dia memujuk suami dia ni pergi umrah. Tapi suami dia kata tak apa awak pergi, saya bagi duit, saya tak saya tak pergi pun tak apa, awak je pergi. Sebab suami tak terbuka hati nak pergi. Tapi mungkin sebab surrounding kita ni sebab kan pergi umrah dah pergi haji kan, jadi kita selalu bercerita ni terbuka hati dia. Jadi suami dia nak pergi, dia suka lah. Dan memang orang kata 360 lah dia bertukar. Jadi perubahan yang lebih baik semua. Dan lepas tu tiap-tiap tahun lah kalau dia tak pergi pun, isteri ingat mesti dia hantar isteri dia pergi umrah. Buka hati dia. Betul. Dapat hidayah sekejap ya. Betul. Masa tu saya ingat lagi bos kita kata, tu jemaah awak ke? Nanti pesan dia pergi umrah kena buka tu rantai gelang apa, sebab macam gangster. Rantai gelang apa kan. Tapi lepas tu kita nampak perubahan yang baik lah. Seronok lah kita masa tu. Saya yang terbaru ni yang baru balik negara ni kan. Ada satu jemaah ni jumpa saya, perempuan ni. Sebab adik ni lah dah 60 dah. Sebab saya selalu cerita, kalau pergi saya akan pilih orang lelaki. Pada lelaki ni maksudnya sembahyang berjemaah. Saya akan suruh dia sembahyang berjemaah. Tapi dia kata, Ustaz saya ni suka sembahyang berjemaah. Dia kata, dia perempuan tau. Umur 60 lah. Ustaz saya ni suka sembahyang berjemaah. Tapi laki saya susah nak pergi sembahyang jemaah. Saya kata Ajar ni dah terbalik ni. Kan? Sepatutnya laki tu pergi pergi berjemaah, bukan Ajar ni lebih baik sembahyang kat rumah. Kan, kecuali ada kuliah ke kan. Dia kata susah Ustaz suami saya. Jadi saya kena nak doakan lah. Jaga. Dia kata kat sini lah tempat nak berdoa kan. Suami tu memang ada sama satu bilik dengan saya pula tu. Dan saya tengok dia sembahyang suka sembahyang di bilik. Dia apa yang kita buat kat Malaysia tu jadi terbawa kan. amalan saya kata mungkin ini amalan dia ni kan kat Malaysia sembahyang kat rumah kan. Jadi dia suka sembahyang kat bilik. Saya cakap dia, Haji, kita sembahyang kat sini kalau ke Madinah ni dapat dengan 1,000 kat Mekah 1,000 kan. Dia kata insya-Allah Ustaz, insya-Allah. Tapi kita hanya beritahu hanya sampaikan itulah maksudnya macam-macam. Kadang-kadang amalan kita daripada Malaysia ni, apa kebiasaan kita tu terbawa kat sana. Sebenarnya kena lawan kan. Kena lawan. Dia kena lawan. Kita kena tahu dia punya kelebihan kan. Kelebihan. Jadi kita pergi umrah ni kalau kita tak tahu kelebihan ni kan. Rugilah, rasa macam sama je. Jadi kita rasa macam sama je. Jalan je lah. Tak rasa macam shopping je lebih. Betul, jalan je lah. Rugi kan. Itulah macam mutawif pun memang kena tambah ilmu supaya mutawif ni dapat membimbing lah jemaah ni kan. Kalau tak dengan 2 kali 5 dengan mutawif. Sembahyang kat bilik kan. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah lah sebab
kadang-kadang kita tak terfikir macam Haji Hamzah daripada polis, lepas tu boleh Allah aturkan daripada polis kontraktor tiba-tiba jadi mutawif. Macam saya pun sebelum ni engineer tiba-tiba mutawif. Kita tak tahu Allah aturkan. Tapi memang apa pun ujian-ujian yang kita hadap tu semua Allah bagi ilmu. Kan? Allah bagi. Jadi bila kita dah kalau kita jemaah macam ni nanti akan datang kita kena pesan jemaah macam ni. Baru-baru ni saya dapat mesej yang jemaah komplain pasal bilik-bilik kan. Kalau hotel je orang sebut 5 bintang, 3 bintang. Haji cerita sikit lah pada orang luar. Kalau 5 bintang kat sana tu macam mana? Sama tak dengan dekat Malaysia? Ataupun 3 bintang kat Malaysia ni sama tak 3 bintang kat sana? Dan mungkin ada apa-apalah yang Haji nak cerita bab hotel ni. Hotel ni kan, bagi saya kan, kita nak bagi kepuasan pada jemaah. Sebenarnya kita nak bagi kepuasan kan, kepuasan. Kadang-kadang jemaah minta yang nak duduk berapa satu keluarga. Kalau kita boleh adjust kan, kita boleh adjust kan. Kalau tak boleh pun tak boleh buat. Kadang-kadang kita tak boleh buat kan. Dan hotel pun bergantung, kadang-kadang 5 bintang tapi tak sama macam 5 bintang yang di Malaysia ni kan. Jadi jangan kita letak orang kata harapan yang tinggi sangat. Tinggi sangat. Kadang-kadang kita hotel 3 bintang tapi sana 1 bintang je. Tak ada bintang kan. Tak ada bintang pun ada kan. Jadi kita terima seadanya saja. Kita datang sana pun bukan kita nak lama-lama kat bilik kan. Kita nak pergi beribadat kan. Kita nak pergi ibadat dan duduk hotel tu untuk tidur sekejap mandi, tukar pakaian kan. Lepas tu lebih masa ke masjid sebenarnya. Lebih masa kita buat ibadat je. Yang hotelnya yang penting kita ada tempat tinggal kan. Betul. Memang dijanjikan 5 bintang tapi tak sama macam tak sama macam Malaysia dengan di Mekah ni kan. Jadi semua kena betul-betul kita kena maklumkan dengan jemaah macam tu. Kita sebelum kita terbang tu kita kena war-war kepada jemaah baru macam ni lah keadaannya. Keadaannya. Berbeza kan. Betul. Ada hari tu jemaah kata bilik kecil aja tak sesuai letak 4 orang. Sepatutnya bilik berdua. Memanglah asal hotel semua bilik berdua. Tapi bila nak jadikan package tu mampu untuk orang pergi, dia jadikan package 4. Jadi kita memang macam Haji Hamzah sebutlah, hanya untuk mandi dan tidur, rehat sekejap je kan. Yang lainnya tu kena pergi kat masjid. Tapi kalau kita banyak masa kat hotel, tu yang kita banyak komplain tu. Kan? Jadi jemaah ni kena faham kita pergi bukan bercuti. Kita pergi nak ibadah dan ibadahnya kena banyak kat masjid. Kalau kita tahu fadilat, pahala, kelebihan kita dekat dalam masjid tu, kita rasanya nak tidur pun dekat masjid rasa. Kan? Berbeza dengan kita orang kita ni, orang Malaysia ni kan. Kita tengok kalau jemaah daripada India, Pakistan kan. Hotel orang ni 5 km. Saya pernah pengalaman saya diminta tolong tau oleh jemaah seorang perempuan, orang tua lah, pakai wheelchair. Dia minta tolong, tiba-tiba dia panggil saya tau. Saya kata, betul. Asal dia panggil saya ni? Jadi saya kata, awak nak uji saya ni, sama ada saya nak ke tak nak. Jadi saya tolak, dia minta tolak dia. Kan saya ingatkan hotel jauh. Rupa-rupanya saya kira setengah jam lebih. Jauh. Saya kira-kira dalam 4 km hotel dia. Jadi saya tolak. Tak sampai-sampai lagi. Tolak tak sampai. Jadi saya kata, ni hotelnya. Jadi saya fikir, patutlah diorang ni tidur di ataran. Diorang duduk di ataran kan. Hotel jauh sangat. Maksudnya diorang ni pergi, subuh dah pergi, malam lepas isyak baru dia balik. Jadi kita tengok daripada situ je. Diorang ni asal dapat sampai pun alhamdulillah. Betul, kan. Kadang makan pun harap ihsan orang. Makan pun ihsan orang kan. Kadang-kadang ada yang sabil-sabil tu kan. Betul. Jadi kadang-kadang diorang makan, saya tengok kan, dia beli satu bungkus kan, makan 4-5 orang anak beranak kan. Jadi kita tengok kita baru kita ni dah lebih selesa dah. Selesa banyak. Selesa kita ni. Kan nak bandingkan dengan diorang ni. Tapi itulah katakan manusia ni kan. Kan. Kita pernah sembang dengan kawan-kawan yang bertugas dekat Mekah kan. Bila musim umrah habis, musim haji kan, tak ada umrah kan. Jadi diorang bertugas dengan berbagai negara kan. Dia pun cakap orang-orang Malaysia ni buat komplain dia kata. Komplain kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Padahal banyak dah keselesaan yang kita dapat, tapi kita tetap tak puas hati. Sedangkan macam Haji cakap lah, orang bangsa-bangsa lain ni hotelnya jauh, terpaksa bergelempang dekat masjid tu. Tapi banyak masa dia dekat masjid lah daripada dia balik hotel tu kan. InsyaAllah, banyak yang kita nak kena ni. Nak kena muhasabah ni sebenarnya kan. Dalam perjalanan rohani tu pergi Mekah, pergi haji, pergi umrah ni, Madinah apa semua. Kalau kita pergi, kita balik sama je, ataupun kita balik lagi teruk pula viral-viralkan benda yang tak baik ni. Kita je boleh nilai umrah kita tu macam mana, haji tu macam mana. Kan Ji kan?
Yalah, terima kasih banyak-banyak Haji Hamzah sudi datang dekat kita punya Solusi Umrah podcast. Mungkin ada sikit-sikit yang boleh dijadikan pengajaran ataupun mungkin jadikan sumber inspirasi kepada jemaah kat luar. InsyaAllah nanti ada rezeki kita jemput lagi Haji Hamzah. Mungkin ada perkongsian yang lebih menarik nanti insyaAllah. Terima kasih Ji. InsyaAllah, terima kasih. Alhamdulillah, selesai.